Okey, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi. Okey, untuk minggu ini adalah minggu yang ke-10. Minggu yang ke-10, saya akan habiskan topik 6.2 ni, tetapi untuk hari ini sampai exercise 2 saja. Okey, sampai exercise 2. Esok kita sambung yang kelas 4 dah, yang terakhir sekali. Okey, sekarang ni buka muka surat 202. Topik 6.2 iaitu apply the concept of heat energy. Okey, ada dua kat sini. Tiga topik. 4. Okey, kita start topik kecil lah. Kita masuk yang pertama ialah heat energy quantity due to temperature change. Okey, sekarang ni hari tu awak dah tengok dah dia punya definition of specific heat capacity iaitu pembuatan haba tertentu ataupun C. Sekarang ni kita tengok macam mana dia applykan, ada rumus yang berkaitan, formula yang berkaitan dengan specific heat capacity. Okay, the formula that relates heat energy ataupun Q, heat energy, dia punya simbol dia adalah Q besar lah. Okay, specific capacity, C kecil. Okay, ini formula dia, specific heat capacity ataupun C bersamaan dengan heat change ataupun Q dibahagikan dengan mass ataupun Gsim didarabkan dengan change in temperature ataupun perubahan suhu ataupun theta delta lah. Delta theta ialah perubahan suhu. Perubahan suhu ini merujuk kepada apakah suhu awal dan suhu akhir. Okay. Perubahan suhu tu, jadi kita tahu berapakah specific heat capacity ataupun muatan haba tertentu bagi satu bahan itu, substance. So ini adalah formula yang berkaitan. C sama dengan Q. Q adalah heat change atau perubahan tenaga haba dibahagikan dengan Gsim didarabkan dengan delta theta iaitu perubahan suhu. Okey, perubahan suhu ini merujuk kepada suhu akhir, theta final tolak dengan theta initial ataupun suhu awal. Bila dia berlakunya release haba ataupun absorb haba ataupun dia melepaskan haba ataupun dia menyerap haba, jadi kita tengok berapakah suhu awal, berapakah suhu akhir. Dari situ kita boleh kira berapakah specific heat capacity ataupun muatan haba bagi bahan tersebut. Okay. Dan specific heat capacity ini refer kepada 1 kilogram bahan dan peningkatan suhu sebanyak 1 darjah Celsius. Okay. So ini adalah penerangan bagi formula itulah. Q sama dengan heat energy dan dalam unit joule. Okay. Ingat lagi dalam unit 4 kita tengok work dan juga energy pun unit dia yang sama iaitu joule. Okay. M ialah mass of substance iaitu Gsim dalam bagi bahan tersebut, Gsim bagi bahan tersebut yang diukur dalam unit kilogram. Okay. Dalam unit kilogram. Dan yang ketiga ialah delta theta ialah suhu, perbezaan suhu. Perbezaan suhu yang diukur ialah suhu akhir ditolak dengan suhu awal dalam unit darjah Celsius. So spesifik dalam unit darjah Celsius lah, bukan darjah Fahrenheit. Okey, tabel 6.1 menunjukkan muatan haba tertentu bagi setiap bahan dan lain lah. Jadi tak sama. So kat sini kalau awak tengok ini adalah untuk yang pepejal. Solid yang pepejal lah. Okey, ini adalah cerca air. So muatan haba tertentu ialah contohnya macam ais kat sini 2100. Bermaksud dia memerlukan 2100 joule ataupun energy heat yang diperlukan untuk memanaskan atau meningkatkan suhu ais tersebut sebanyak 1 darjah Celsius bagi setiap kilogram ais. 1 kilogram ais, katakan satu blok ais tu seberat 1 kilogram, kita nak naikkan suhu dia. Katakan suhu sebelum dia ialah negatif 5 contoh, negatif 5. Kita nak naikkan dia jadi negatif 4. Okay, negatif 5 rendah kan? Okay, kita naikkan negatif 4. So peningkatan blok ais tersebut sebanyak seberat 1 kilo tu, 1 kilogram tu, kita nak naikkan daripada negatif 5 kepada negatif 4.
Okay, daripada -5 kepada -4 darjah Celsius. Okay, jadi kita perlukan 2100 joule. Okay, heat tenaga haba tu diperlukan untuk meningkatkan dia. Okay, tapi kalau awak tengok dekat iron adalah besi. Awak hanya perlukan 500 sahaja. Satu blok besi yang seberat 1 kilogram tu, awak perlukan hanya 500 saja, iaitu 1/4 daripada ais. Maksudnya apa? Maknanya awak kenakan sikit, suhu dia cepat naik. Tenaga haba yang sikit saja, hanya 1/4 daripada ais tadi, dia cepat naik. Itu sebab kalau awak pegang iron besi ni, awak pegang walaupun dipanaskan sekejap, awak dah rasa panasnya. Sebab dia cepat, dia sebagai pengalih. Bila jadi pengalih, jadi dia cepat dia transmit haba tu. Jadi dia perlukan heat energy yang sedikit sahaja supaya suhu dia naik sebanyak 1 darjah Celsius bagi setiap kilogram. Okay, tengok copper pula. Okay, copper pula hanya perlukan kurang daripada iron. Jadi kalau letakkan satu katakan punca tenaga haba tu, okay, mungkin dalam masa yang kurang daripada dia. Katakan yang ni perlukan katakan 3 saat. Yang ni mungkin 2 saat sahaja dia dah naik dah suhu tersebut. Daripada katakan suhu katakan kita suruh bilik lah letak dalam 28. Kita nak naik 29. So kita perlukan 500 batang mancis contoh dia. Copper pula hanya perlukan 400 batang mancis saja untuk meningkatkan suhu dia. Macam itulah dia punya analogi lah. Saya tak cerita lah kata 500 batang mancis, 400 tapi dia punya amount tu. Okay. Heat capacity, specific capacity dia kurang. Okay. Tengok pada bahagian cecair pula. Air dengan ais walaupun dia adalah unsur yang sama lah. Maknanya ais tu bila dia cair, okay, dia jadi air. Tapi air ni memerlukan 4200 joule per kilogram. Untuk meningkatkan suhu 1 kilogram air, awak timbang dalam satu bekas 1 kilogram air katakan suhu bilik 25, kita nak naikkan 26. So kita perlukan tenaga sebanyak 4200 joule. Okay. Alkohol hampir separuh daripada kurang separuh daripada air. Paraffin 2100, mercury cepat kan sebab kita ukur suhu pakai mercury. Steam ialah 2010. Okay. So kat sini kita dampati bahawa air mempunyai very large specific heat capacity. Mempunyai muatan haba tentu yang lebih besar berbanding dengan benda-benda lain, substan lain, material lain. Ice and water do not have same specific capacity value. Jadi ais dengan water walaupun unsur yang sama tapi tidak mempunyai specific heat capacity yang sama walaupun unsur yang sama. Okay. Bila ais dicairkan, dia jadilah water biasa. Okay, kita tengok contoh 3, solving problems on specific heat capacity. Kita tengok macam mana kita nak menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan specific heat capacity. Contoh ketiga, calculate the amount of heat. Okay, kirakan jumlah haba yang diperlukan to raise the temperature, untuk meningkatkan suhu bagi 5 kilogram. Okay, 5 kilogram iron besi daripada 25 kepada 55. So ini adalah perubahan suhu delta ni. Okay. Dan specific heat capacity of iron adalah yang ni, 500 joule per kilogram per darjah Celsius. So formula dia ialah, okay, inilah formula dia, iaitu kita perlukan berapakah tenaga haba yang diperlukan. Okay. M ialah Gsim, G adalah specific heat capacity, manakala delta theta adalah perubahan suhu. So dekat sini M adalah 5 kilo. Make sure dia punya unit dia adalah 5 kilo lah, bukan 5,000 gram, bukan 5 pound. Kalau pound saya tukar balik ke dalam ni . Kemudian C adalah
specific heat capacity dia iaitu 500. Kemudian delta theta ialah perubahan suhu akhir Q final tolak Q awal. So kat sini kita tengok yang mana daripada 25 ke, okey, katakan 55 ke 25, itu adalah penurunan. Okay, sekarang ni peningkatan. So apa kat sini kita kata to raise. To raise ni adalah meningkatkan lah. Okay, meningkatkan. So, kena faham soalan meningkatkan. Kalau nak to cool, untuk disejukkan, lain maksudnya. So untuk meningkatkan suhu daripada 25 kepada 55. So ini adalah suhu akhir. Suhu akhir, saya tekankan apa ni? Theta final. So ini adalah theta initial. Okay. So theta final tolak theta initial. So dapat apa? 5 kali 500. Akhir adalah 55 tolak dengan 25. So 55 tolak 25 adalah 30. 30 kali 5. Okay. Kali dengan 500. So dapatlah kat sini dapat dia 75 kilojoule. Okay. Boleh. Okay. Contoh yang keempat. Find the heat loss. Okay. Mana heat loss ni dah faham apa maksud heat loss? Heat loss ialah kehilangan haba. Kehilangan haba disebabkan apa? Haba telah dikeluarkan. Haba telah dikeluarkan. Haba telah dinyahkan keluar daripada bahan tersebut. So kat sini dia akan jadi negatif Q lah, haba. Kalau haba tu positif, maknanya dia serap haba, absorb haba from outside. Tapi sekarang ni dia release heat daripada inside, daripada bahan tu keluar. So kita jadi negatif Q kat sini. From 2.5 kilo, ini adalah mass of water when temperature drop. Drop ni adalah suhu dia jatuh. Suhu dia jatuh daripada berapa? 100 kepada 35. So ini adalah Q initial. Yang ini adalah Q final. Okay. Jadi 35 final. Mana kat sini adalah dia punya clue dia ialah heat loss. Pembebasan haba, kehilangan haba. Maknanya bahan tu dikeluarkan haba, jadi maknanya dia sejuk lah. Daripada asal dia suhu ni, dia akan jatuh suhu tu. Kita pakai heat loss. Kemudian, apa ayat lagi yang dia kata clue? Temperature is drop. Maknanya suhu dia turun. Turun daripada sekian kepada sekian. Berapa? So, daripada 100 kepada 35. Suhu dia turun daripada 100 hingga 35. Dan spesifik heat capacity water tersebut adalah C. So, awak tulis segala information yang kita ada daripada sini. M sama dengan 2.5 kilogram. Kemudian C sama dengan 4,200. Kemudian delta theta. Dan apa? Q akhir tolak Q awal. Okay, so dapat berapa? Q akhir dia adalah 100 tolak, final adalah 35. 35 tolak 100, so dapat negatif 65 darjah Celsius. So masukkan nilai ke dalam samaan ni. Ini adalah M, ini adalah C, ini adalah Q final tolak Q awal. So dapatlah negatif. Okay, tanda negatif di sini bermaksud the substance has been released the heat. Maknanya bahan tersebut telah membebaskan haba, telah mengeluarkan haba. Itu maksud tanda negatif. Okay, boleh ya? So tanda negatif ni bermaksud, ataupun nak tuliskan negatif Q pun, bermaksud ada berlaku pembebasan haba kat situ. Disebabkan apa? Suhu telah jatuh. Okay, disejukkan. Okay. Contoh yang kelima. 400 gram. So ini adalah mass apa? Drinking glass. Mana drinking glass tu, gelas minuman tu, berat dia 400 gram. Okay, dipenuhkan dengan hot chocolate. Okay, coklat panas. The hot chocolate transfer, hot chocolate dia transfer 7250 joule of heat to the glass. Bermaksud gelas kat sini menerima haba daripada hot chocolate.
Mana dia menerima pada hot chocolate, maknanya suhu dia mungkin naik lah. Suhu dia akan naik. Disebabkan apa? Dia menerima haba daripada luar. Luar tu siapa? Luar tu adalah hot chocolate lah. Okay, saya istilahkan walaupun hot chocolate tu berada dalam gelas, tapi dia menerima, the glass itself tu, dia menerima, dia absorb haba daripada hot chocolate tersebut. Jadi, disebabkan penerimaan haba sebanyak 7250 joule tadi, jadi suhu bagi gelas tersebut telah increase. Ini maksud increase adalah meningkat sebanyak 4 darjah Celsius. Okey, maknanya kat sini 4 ni adalah delta theta. Tak payah kira lah berapa suhu awal, suhu akhir dia. Sebab dia dah bagi tu siap-siap. Peningkatan sebanyak 4 darjah Celsius. So kira berapakah specific heat capacity bagi gelas tersebut. Okay, so kita listongkan segala formula yang ada. Ini adalah Q. So Q sama dengan 7250 joule. M sama dengan 400 gram adalah 0.4 kilogram. Okay, ingat pasal kita pakai M dalam unit kilogram. So mass tu kena unit kilogram, so 0.4 lah ganti. Kalau ganti 400 lagi besar jawapan awak. Okey, kemudian delta theta adalah 4. So tak payah kira lah. So apa dia dah beritahu dah. Temperature tu ditingkatkan. Kita tak tahu asal mungkin 30 jadi 34 atau 40 jadi 44. Macam tu. Jadi suhu mungkin sejuk lah 20 jadi 24. Kita tak payah sebab kita dah beritahu dah, dia dah bagi tahu saya dah increase by 4 degrees Celsius. So perubahan suhu, temperature, changing in temperature adalah 4 darjah Celsius. So formula dia Q sama dengan M C delta theta. So dia nak kira sekarang ni adalah berapakah specific heat capacity. So yang ni dia nak ketahui. So pindahkan je lah. Kita nasikan C sebagai kepala rumus. So C sama dengan Q bahagi dengan M delta theta. So masukkanlah formula dalam nilai-nilai yang kita dapat ke dalam ni. So ini adalah Q, ini adalah M, ini adalah delta theta. So dapatlah specific heat capacity bagi gelas tersebut adalah 4531.25 joule per kilogram per darjah Celsius. Okey. Okay, seterusnya heat energy quantity due the phase change. Sekarang ni kita tengok kuantiti tenaga haba disebabkan perubahan fasa. Okay, sebelum ni saya dah terangkan bahawa kita dapat dua perubahan fasa dalam satu kitaran bagi satu substran yang wujud daripada pepejal, cecair kepada gas. Fasa pertukaran antara pepejal kepada cecair, fasa tu dipanggil latent heat lah, laba pendam. Maknanya suhu tidak berubah tetapi kita tengok kita bagi haba, certain haba, so dia akan berlakunya perubahan fasa daripada pepejal kepada cecair. Okey, saya rasa. Ataupun awak rujuk balik nota latent heat ni dalam muka surat 200 hingga 202 lah. Okey, ada terangkan balik. Tengok dalam graf dia macam mana perubahan fasa tu. Okey, spesifik latent heat ataupun haba pendam tentu. Okey, simbol dia adalah L. Formula dia ialah heat energy bahagi dengan mass. Maknanya kita tak ada delta theta sini sebab suhu adalah constant. Suhu tidak ada kaitan dengan sini sebab kita dah tengok fasa perubahan daripada pepejal kepada cecair. So kat sini tidak melibatkan kepada perubahan suhu. Okey, cuma haba dibekalkan. Heat energy bahagi dengan mass. Okey, Q adalah heat energy dalam unit joule, okay, ataupun newton meter. Mass pula M ialah mass of substance lah, berat jisim bagi bahan tersebut, dan L adalah specific latent heat ataupun haba pendam tentu dalam unit joule per kilogram.
table 6.2 menunjukkan specific latent heat bagi setiap substance atau setiap bahan. Okay. Tengok bagi air yang pertama, dia ini adalah suhu dalam keadaan ia cair, melting. Cair iaitu pada suhu 0 darjah. Okay, daripada macam bentuk kepejal bertukar menjadi cecair. Kejap kat mana tadi? Okey, ada bahan daripada pepejal tadi tukar menjadi kepada air. Ini melting point ialah takat dia cair, takat suhu cair dia lah, iaitu pada suhu darjah 0 darjah Celsius. Jadi masa ketika ini specific latent heat ataupun haba pendam tentu bagi keadaan fusion ni pada keadaan dia mencair ni adalah suhu dia adalah daripada punya special heat latent heat adalah 3.33 darab 10 kuasa 5 joule per kilogram. Okey, kemudian kita ada satu panggil boiling point. Boiling point ialah pada takat dia didih. Takat didih ialah di mana fasa cecair bertukar menjadi uap ataupun gas lah. Jadi specific latent heat of vaporization ni, vapor ni, meruap ni adalah 2.26 darab 10 kuasa 6 ataupun 2,260,000. Okey, ni air. Yang kedua alkohol, maknanya kalau katakan daripada bentuk solid alkohol tu, bentuk pepejal, okey, dia akan cair pada suhu negatif 114. Tetapi takat didih bagi alkohol adalah 78 sebelum dia tukar jadi wap. Jadi tak sampai 100 dia dah terus bertukar sifat daripada cecair kepada wap. Okey. Aluminium, okey, 660 daripada pepejal tu awak melting, awak panaskan suhu sampai 660 dia akan jadi cecair lah, cecair aluminium. Okey, dan dia takat didih dia 2450, tinggi lah sampai jadi bentuk wap lah. Emas, okey, silver, perak takat cair dia adalah 961, manakala emas adalah 1063 darjah Celsius. Maknanya awak dedahkan emas pada suhu yang 1063, dia akan jadi cecair. Dan kita boleh bentuk lah. Okay, ikut acuan sebagainya. Okay, ini adalah specific latent heat bagi proses pertukaran antara pepejal kepada cecair. Dan ini adalah specific latent heat of vaporization ni ialah pada ukuran haba pendam tentu bagi perubahan antara cecair kepada gas. So, ini adalah nilai dia. Okay, next. Solving problem on specific latent heat. Okay, kita selesaikan masalah yang berkaitan. Specific latent heat of fusion of ice. Okay, ini adalah specific latent heat fusion. Maknanya air itu bertukar daripada ais kepada pepejal. Jadi dia perlukan dia punya ukuran bagi special latent heat dia ialah 336,000 joule per kilogram. Okey. What is the quantity of heat required? Berapakah jumlah haba yang diperlukan untuk mencairkan, to melt untuk mencairkan 1.5 kilogram ais pada suhu 0 darjah Celsius. Okay, berapakah Q dia? Okay, so Q sama dengan ml. So ini adalah latent heat dia. Berapakah unit dia? Ini adalah M gisim dia. Okay, ini adalah suhu dia. Suhu saya cakap tadi untuk tak terlibat dalam pengiraan haba. Sebab apa kat sini dia panggil ada fusion ni adalah kita tengoklah. Fusion adalah pada 0 darjah Celsius.
vapor pada takat 100 darjah Celsius. Untuk air lah. Maknanya ini takat cair dia. Atau kita takat didih dia. Fusion takat cair. Kalau vapor takat didih. Sampai bertukar daripada cair kepada gas. So masukkan nilai M, GCM 1.5 kg. L ialah latent heat dia, of fusion dia iaitu 336. So dapatlah 504 kilojoule ataupun 504,000. So itu adalah Q lah ataupun heat, quantity of heat. Okey, contoh 7. 1100 kilojoule of heat. Okey, ini adalah Q lah, dah begitu saja dah. Release, dilepaskan. Okey, release mana dikeluarkan, condense mana berlaku kondensasi daripada steam kepada air. Daripada steam, daripada uap tadi, kita keluarkan haba, dia akan bertukar menjadi cecair. Okay, so dia ada negatif kat sini lah. If the specific latent heat of vapor water ialah 2.26 juta ni, calculate the mass. So nak kira M lah. Okay, nak cari M tu berapa. So Q sama dengan ML. So jadi M kat sini adalah Q over L. Q kita dapat sini adalah 1100 kilo. Maknanya 1.1 juta lah. Bahagikan dengan 2260. Okay. Dapatlah 0.487 kilogram. Contoh yang ke-8. Calculate the specific latent heat. So dia nak cari L lah. If the latent heat of fusion is 120 joule, inilah Q. Okay. And the mass object is 10 kilo. So ini M. So nak cari L. Q, tulis dulu M, L. So nak cari L sama dengan Q bahagi dengan M lah. So dapatlah 120 joule bagi dengan 10. So dapatlah 12 joule per kilogram. Okey, exercise 2 kita buat sama-sama. Ada berapa soalan? Ada 10 soalan. 8. Ada 11 soalan. Kita buat sama-sama, awak salin. Kemudian nanti saya buat dalam sidang, so awak tolong letakkan lah. Awak ambil gambar sebagai latihan, letak je. Kita buat sama-sama. Soalan 1. What is different heat capacity and specific heat capacity? Jadi buat sendiri. Buat sendiri, rujuk ke surat. Mana dah? Untuk apa? Capacity and specific capacity. Surat 199. Okay. Rujuk page 199. Okay. Tengok sendiri apa maksud dia capacity dengan spesifik sampai 200. Okay. Yang kedua. Zulkifli is heating up. Heating up bermaksud peningkatan suhu kat sini. Perkataan heating up tu ialah memanaskan. Memanaskan apa? Air with the mass of M kilogram. So M kita tidak ketahui. And later on, it's been cool. Dia dah panaskan. Kemudian has been cool. Cool maksudnya suhu tu jatuh. Disejukkan dari berapa? 98 kepada 45. So ini adalah delta theta. Delta 98 kepada 45. Ada nak cakap apa ke? Ya Vanish. Ada cakap apa ke? Nak tanya apa ke? Calculate the mass. So nak cari M of the water is amount loss heat. Loss heat ialah 96. Sini adalah dipanggil negatif Q, perubahan. Dia kurang. Okay. Dia kurang haba 96 kilojoule. Spesifik capacity bagi water ialah 4200. So kita kena list downkan segala information yang ada. M tidak diketahui. Okay. Delta 06. Delta theta bermaksud di sini adalah Q final tolak Q out initial, iaitu final dia 45 tolak dengan 98. So dapat berapa?
semua. 45 tolak 98. Tolong kira kejap. Tolong beritahu saya. Berapa? Berapa cepat? Negatif 53 sir. Negatif 53 darjah Celsius. Q ialah haba. Okay, tenaga haba. Kat sini dia kata loss. Loss bermaksud negatif 9.6 kilo ialah 9,600. Okay, 9,600. Okay, so ini adalah information yang kita perolehi daripada soalan dan kita selesaikan. Q sama dengan M C delta theta. So sekarang ni dah cari M. So M sama dengan Q bahagi dengan C delta theta. So Q kita sini dapat adalah negatif 9600. Kenapa negatif? Sebab kita sini dia heat loss. Haba dikeluarkan daripada air disebabkan apa? Proses penyejukan berlaku. Daripada 98 kepada 45. Ini bukan cerita latent heat. Ini adalah cerita muatan haba iaitu ada perubahan suhu kat sini. Delta theta. Okay. So dibahagikan dengan C 4200 didarabkan dengan perubahan suhu kat sini adalah negatif 53. Okay, so dapat berapa? Tekan kalkulator. Negatif 9600 bahagi dengan 4200 darab dengan negatif 53. Berapa? Sir. Negatif Berapa? 121.14. Tekan klik betul. Negatif bagi negatif takkan dapat negatif. Cek balik betul. Sorry sir, saya salah tak tambah negatif. Berapa? Cuba tekan betul-betul. Berapa? 0.04 je. Berapa je? 0.0? Sampai 0? 0.4. 4. 43 ke apa? Tekan betul. 43. 43. Ni apa unit dia? Sebab apa dalam test 1B ada ramai yang tak tulis unit. Jadi saya tolak markah kat situ. Ada berapa Newton tu tak letak. So 0.043 kilogram. Okay, ataupun 43 gram lah. So tulis dalam 0.043 kilogram. Okay, ataupun 4 gram. Okay, sama jawapan di bawah. Okay, soalan ketiga. Specific heat capacity of water yang ni. Okay, so tulis ini adalah C. Find the heat loss. So nak cari Q from 35 kg m of water when temperature is dropped daripada, okay, ini adalah delta theta. Daripada 100 kepada 30. Heat loss bermaksud ini adalah suhu akhir. Ini adalah suhu awal. Maknanya air tersebut telah sejuk, disejukkan disebabkan pengeluaran haba dikeluarkan. Okay, dan suhu akhir dia adalah 30 darjah Celsius. So, kita salin baliklah. M 3.5 kilogram, C 4200, delta theta sama dengan berapa? 30 tolak 100. So, dapat berapa? Negatif 70 darjah Celsius. Okay. So, ini dia punya information. Okay, apa lagi yang kita boleh buat adalah Q sama dengan MC delta theta. So kita nak cari apa? Q. Okay, Q ni adalah heat loss berapa. So M sama dengan berapa? 3.5 darab dengan C 4200. So kali dengan delta theta adalah negatif 70. Okay, so tolong kirakan.
Berapa dapat? Dapat sama dengan jawapan sir. Negatif. Negatif. Senang nak jawab. Senang jawapan awak. Okey. Betul ke Saya dah membaca ni lah. Okey. Kita dapat jawapan ni lah. Negatif. Tulis negatif sebab apa kat sini kita kan heat loss. Bila kita heat loss, jawapan mesti dia negatif. Kalau suhu dia bertambah, apa dia punya haba bertambah, dia tak ada negatif lah. Okey. Memfahami itu. Okey, soalan keempat. Okey. Calculate the specific heat capacity. So the accuracy of liquid if bagi liquid Y ni, jika amount heat is needed, ini adalah Q, is needed. Heat is needed bermaksud dia ada pertambahan. Disebabkan apa? Pertambahan suhu. To increase. Okay, untuk meningkatkan tingkatan suhu darjah ni. Temperature bagi 5.3 kg daripada 21 hingga 55. So ini adalah Q initial, ini adalah Q final. So tulis balik M sama dengan 5.3. Kemudian Q dibagi 2.7 darab 10 kuasa 5. C nanti ketahui. Okey, delta sama dengan berapa? Q final 55 tolak 21. Saya dapat berapa ni? Mungkin tolak 21 berapa? 34 sir. 34 darjah Celsius. So, dia nak cari specific heat capacity. Q sama dengan M, C, delta, theta. So, nak cari C sama dengan Q bahagi dengan M, delta, theta. So, Q dah dapat dah nilai 2.7 darab 10 kuasa 5 dibagikan dengan M, 5.3 didarabkan dengan 34 darjah Celsius. 34 darjah Celsius. Dah tulis 34. Okey. Saya dapat berapa? Berapa? C dia. Cepat-cepat berapa? Satu 1498. 498. Okey. 0.34. Okey, unit jangan lupa. Untuk C, specific capacity adalah joule. Unit sebelah, tulis sebelah. Joule per kilogram. Per kilogram. Dan per darjah Celsius. So, letakkan unit sebelah sini lah. Unit jangan lupa. Okey. Okey, soalan kelima. A bottle containing 1.5 kg ml of water pada suhu 34 put in the refrigerator. Letak dalam peti ais, maksudnya suhu tu dia akan jatuh. Okay. So ini adalah suhu awal lah ni. Ini adalah Q awal. What is the temperature of water? Okay. Berapakah suhu akhir? Dia nak cari berapakah suhu akhir jika selepas daripada 1.575 kali 10 kuasa 5 joule ni has been removed. Has been removed bermaksud suhu tu akan jatuh. Maknanya haba tersebut telah dikeluarkan daripada air tersebut. So ini adalah ini. Okay. So this M sama dengan 1.5 kg. Kemudian ini adalah Q telah dikeluarkan sebanyak 1 point negatif saya telah keluarkan 5. Okay. C 4,200. Okay. Kemudian Q initial, Q awal adalah 34. Okay. So kita selesaikan. Q sama dengan MC
C delta theta. So kita cari sekarang ni adalah perubahan suhu sama dengan Q dibahagikan dengan MC. So kira yang ni dulu. Q sama dengan berapa? Negatif 1.575 darab 10 kuasa 5 dibahagikan dengan mass 1.5 kalikan dengan 4,200. So dapat berapa yang ni? So kita sama dengan berapa? Berapa dapat ni? Okay, kita apa cepat? Saya dapat negatif 25 sir. Negatif 25. Okay, negatif 25. Okay, negatif 25. Ini adalah delta theta. Delta theta ni ialah, delta theta ni apa? Q final tolak Q initial kan? Dapat negatif 25. Q final yang kita nak cari. Okay, Q final tolak Q asal tadi apa? 34. Okay, negatif 25. So nak cepat Q final sama dengan berapa? Negatif 25. Apa ni? Di sini jadi apa? Pindahkan negatif 34 di sini jadi apa? Positif. Campur 34. So dapat berapa? Negatif 25 campur 34. Hutang 25 bayar yang 34 dapat berapa? 9 sir. 9 Celsius. Jawapan sini dah 9 darjah Celsius. Okey. Ini cara step jawab lah. Okey. Soalan ke-6. A piece of steel plate. Okay, plat besi dengan mass dia 6,000 gram. So ini kita tukarkan nanti. Heated from daripada yang ni. Ini adalah perubahan suhu. If the given specific capacity C dia adalah 500, calculate the amount of heat. So nak cari Q lah. So tuliskan dia punya ni, ini M dia adalah 6,000 gram ataupun sama dengan apa? 6 kilogram. Mesti dalam unit kilogram. Kemudian specific heat capacity dia adalah 500. Kemudian delta theta dia sama dengan Q final tolak Q initial ataupun Q final dia adalah 55 tolak 20. So dapat apa ni? 35. So, okay. Itu saja maklumat yang ada. Okay, tulis balik. Q sama dengan M C delta theta. So sekarang ni nak cari amount of heat. Cik Q lah. So tak ada masalah. Terus saja boleh gunakan formula yang ada. M ialah 6, C adalah 500. Delta theta adalah 35. So kalikan. Berapa dapat? Dapat yang sama dengan jawapan sir. 105, 0 saja. Senang aja. Okey, sama jawapan. Okey, soalan yang ke-7. Electric kettle. Tiba-tiba pula ada soalan tentang power rating. 2.4. Ini adalah power. Topik yang keempat. Okay. How long does it take? Maknanya berapa lama masa. So dia cari T. Tiba-tiba dia cari T. To heat up 4.5 kg tap water air pipe daripada, ini adalah delta theta, 28 kepada 100. What assumption must you make to arrive the answer? Okay, specific capacity adalah 4,200. Ini macam mana nampak ni?
tadi saya dah terangkan mula tadi tu bahawa dekat mana saya cerita tadi. Pasal tadi saya dah cerita sikit dekat muka surat 202 tadi tu, saya terangkan bahawa Q ni, Q energy ni unit dia joule. Unit dia joule. Okay. Kalau awak perasan masa dalam topik 4, kita ada belajar work, energy and power. Work, unit dia joule. Energy pun dalam unit dia joule. Manakala P, power ni adalah work done bahagian dengan masa ataupun time. Work done tersebut dalam unit joule. So ada kaitan antara work done, ada kaitan dengan heat, energy heat dalam ni. Faham tak maksud saya? Topik 4 dengan topik 6 setara. Ada kaitan, ada setara lah. Dari jauh. Okay, dalam topik 4 ingat balik, work diukur ialah force, okay, daripada daya, darat dengan kecutan semua tu. Okay, power ni 2400 kilowatt ni diukur dalam unit kilowatt, iaitu diasal daripada work done dibahagikan dengan masa. So kat sini kita salin balik information yang kita dapat dulu. So P sama dengan 2.4 kilowatt plus sama dengan 2400 watt. Kemudian apa lagi maklumat? M sama dengan 4.5 kilogram. Okay, delta theta. Okay, saya tulis 100 100 tolak 28 dapat berapa? 72. Betul. 72. 72 darjah Celsius. Okay, apa lagi? C sama dengan 4200. Okay, saya tambah satu lagi. P sama dengan W per T. Work done bahagi dengan time. Okay. P sama dengan W per T. Okay. Q sama dengan 7 Joule sama dengan 2. Okay. W sama dengan apa? W sama tak dengan Q? Sama tak? W sama dengan Q tak? Sama tak W sama dengan Q? W work dia punya unit dia adalah joule. Q pun sama dengan joule. Sama kan? Betul tak? Ya. Sama tak? W unit dia joule kan? Q pun sama dengan joule. So saya manipulate yang atas ni. So W sama dengan berapa? W sama dengan P darab T. Betul tak? Saya tanya, saya jawab dengan seorang. Okay. So saya akan modify formula ni. Asal dia adalah daripada buang. Saya akan formula ni saya akan modify Q sama dengan M C delta theta. Q sama dengan W. Jadi W sama dengan M C delta theta. W sama dengan PT. P power darab dengan masa sama dengan M C delta theta. Sekarang ni dia nak cari berapa lama masa. So P sama dengan M C delta theta bahagi dengan power. Masukkan nilai M 4.5 dikalikan dengan 4200 kalikan dengan perubahan suhu 72 dibahagikan dengan 2400 itu power. Ulang kirakan dapat berapa?
45 kali 4,200 kali 72 kali 2,4. Soalan ni saya paling susah sikit lah. Kena pandai guna rumus. Okay, berapa cepat dapat? 567. Sama seperti sebelah lah. Okay, ataupun lebih kurang dalam 10 minit lah. 1 minit 60 saat. 10 minit 600 saat. Tapi maknanya tak sampai 10 minit, 9 minit lebih. Digunakan oleh sebuah cherry elektrik untuk memanaskan air daripada 28 kepada 100. Dengan rating dia lah 2400 kilowatt. Hampir 10 minit jugalah. Okay. Okay, nombor 8. Tak banyak lagi, 3 soalan lagi. Calculate the final temperature. Final temperature. So, dia nak Q final lah. Bagi satu copper block when the mass dia lah 3 kg pada suhu awal. Ini adalah Q initial. The receive heat. Receive heat menerima haba sebanyak 60,100 ataupun 60.1 kJ. So, specific heat capacity ni. So, salin M 3 kg. Kemudian Q dia menerima receive yang positif lah. So 60.1 kilojoule sama dengan 60,100 lah. Okay, 60,100. C 390. Kemudian Q initial 35 darjah Celsius. Itu saja maklumat dibagi. So, penyelesaian dia Q sama dengan MC theta. Sekarang ni dia nak find macam mana kita nak delta theta tu lah. Delta theta sama dengan Q bahagi dengan MC. So, Q sama dengan 60,100 dibahagikan dengan 3 didarabkan dengan 390. Dapat berapa ni? Dapat berapa? Berapa dapat? Apa dapat ni? 86.37. Mana 88? Lu kira betul dulu. Ni dapat berapa dulu? Ini kira ini dulu. Terus jam daripada jawapan memang dia ni 86. Ni dapat berapa? Belum sampai tahap dapat jawapan lagi pun. 50. Ha? 50. 51.37. 51.37. Okay. So, delta theta sini adalah Q final tolak Q initial. So, dapat 51.37. Okay. So, sekarang ni dia nak cari apakah Q akhir. So, sini adalah tolak 35. Okay, sama dengan sini. Kemudian Q final sama dengan 51.37 dicampurkan dengan 35. So, dapatlah jawapan di atas ni. Iaitu 86.37 darjah Celsius. Okay. Okay, masuk soalan latent heat of vapor. Latent heat of vapor bagi alkohol. Okay, yang ni kalau nak tahu macam mana kita boleh rujuk dalam muka surat table tu. Alkohol. Okay, oh ni kita search latent heat. Oh ni suhu. Oh ni suhu juga tadi. Dia calculate the special heat. Dia nak suruh cari L bagi alkohol. Okay, alkohol bagi 5 kilogram. Okay, sekiranya suhu
So apa ni tenaga haba dibagikan ialah 4275 joule. So sekarang ni nak cari L. Okay, formula di sini adalah Q, kita dapatkan 4275. Ini adalah information yang dibagi. M dibagi 5 kilogram. Kalau dalam table tu untuk 1 kilo. Okay, dalam 1 kilo. So nak cari special latent heat of vapor. Special heat untuk the vapor bagi 5 kilogram. So ini saya bagi. Okay. Q sama dengan ML. Kalau nak cari L sama dengan Q bahagi dengan mass. So kat sini 4275,000 dibagi dengan mass dia adalah 5 kilogram. So dapat berapa? Berapa dapat? 855,000. 855,000. Okay, ataupun kilojoule lah. Joule per kilogram. 0.003 kan? Okay, joule per kilogram. Okay, itu untuk special latent. Okay, yang ke-10, calculate the energy. Energy required. To melt 800 gram, ini adalah M bagi gold. Giving specific latent heat fusion bagi gold adalah, ini L lah, 644. Okay, so formula dia apa kita salin semua, ini adalah 800 gram juga sama dengan 0.8 kilogram. Latent heat fusion dia, latent heat of fusion bagi gold adalah 6.44 10/4. Okay, sekarang nak cari apakah nilai Q. Okay, Q sama dengan ML. So Q nak cari M adalah 0.8 kalikan dengan 6.44 darab 10/4. Okay, kirakan 0.8 darab 6.44 10/4. Berapa dapat? Berapa dapat? 51520. 51520. Okay, 1520. Okay, 51520 joule. Okay, joule lah. Okay, bisa dia dalam minta energy. Ataupun boleh tulis dalam kilojoule lah. 51,000. Boleh tulis juga 51.52 kilojoule. Ataupun tulis dalam angka ni boleh. So ada 3 jawapan, boleh 3 cara menulis. Bukan 3 jawapan, 3 cara menulis. 51,520 ataupun 51.52 kilojoule ataupun 5.152 dalam 10/4. Okay. Soalan yang ke-10. 850 kilojoule is required. Maknanya ini adalah Q. Required to melt, mencairkan a block of copper at room temperature and pressure. If specific latent heat of fusion, copper is yang ni. Okay, latent heat fusion maknanya pencairan daripada pepejal daripada blok kepada cecair pada 500,000 joule. Calculate the mass. So nak cari GCM dia berapa. So Q sama dengan 850 kilojoule. Latent heat of fusion dia adalah 500,000. So dua saja maklumat dibagi. Okay, Q sama dengan ML. So nak cari M, Q bahagi dengan L. So Q adalah 850,000 kilo kilo 5,000 bagi dengan latent heat adalah 500,000. Okay, so bagikan, tolong kira bagi dapat berapa. 4
44, 85 bagi 50. Tekan kalkulator dapat berapa? Lima bagi 50. 1.7. 1.7 unit dia. Ini adalah mass. Mass ialah dalam unit kilogram. Okey. Okey, habis. Yang ni kita sambung insyaAllah pada esok lah. Okey, ada apa soalan tak? Tak ada. Tak ada soalan lah. Semua soalan sebenarnya saya dah tolong jawabkan. Tak ada soalan lah. So nanti awak salin balik apa yang ada kat sini. Okay, nanti ambil gambar, hantarlah sebagai ulang kaji awak lah. Topik ni. Okay, ada 11 soalan. Saya dah tunjuk semua satu-satu. Okay, kalau tak ada apa-apa lagi, kita stop kat sini. Okay, soalan satu ni tolong cek sendirilah. Yang ni rujuk muka surat 199 hingga 200. Okay, kejap saya nak ambil attendance. Ada 32 orang. Okay. Tak semua ada ni kat sini. Tak semua ada. Ya, macam attendance. Hari ni 9 Disember. Sir, Ruzain ada sir? Okey, kejap nanti saya bagi satu tu. Jadi saya bagi dekat dalam kelas ni yang berkongsi device lah. Okay, saya ambil yang ni dulu. Saya ambil yang keseluruhan dulu. Okey, Okey sir. okey. Okey, saya stop kat sini dulu. Okey, kita sambung insya-Allah jumpa esok. Okey, saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi semua. Bye. Terima kasih sir.